bukan macam makan menantu kamu ke, Jo? Tengok-tengoklah dengan perangai tu. Buat malu orang kampung tu. Bayangkanlah, kalau perangai dia macam tu atas pelamin. Malu kau je. Tergedik. Mak nak buat apa? Mak nak kau putuskan dengan kau dengan Siti. Ya betul, Mak ni. Yelah, kau juga yang cakap kan yang kau malu dengan panggil Siti tu. Itulah malu. Tapi tadi sampai putus. Habis tu, kau nak buat apa? Nak tegur? Tunggu lah. Itu kan tanggungjawab Harun. Engkau tu bukan laki dia. Baru tunang. Eloklah putus. Putus? Oh, masih kata kalau awak tak nak putus, awak berhentilah main TikTok. Jadi sama ada saya berhenti buat TikTok ataupun saya kahwin dengan awak? Betul. Itu merupakan salah satu daripada situasi yang boleh berlaku dalam masyarakat bagaimana nak menegur. Bila dah menegur tu pula akan timbul pula satu lagi permasalahan lain dan banyak lagi masalah-masalah yang lain kalau cara menegur tu salah. Betul. Kalau kita bercakap tentang menegur ini sebenarnya ia adalah satu perkara yang dapat mendatangkan manfaat dan juga kebaikan. Tapi berbalik pada apa yang Cik Fah kata tadi, kalau tegur tu salah, ni Cik Fi sampaikan, cara menegur tu salah, ia mungkin boleh mendatangkan kemudaratan dan tidak ada manfaatnya. Ini kita nak kongsikan terus bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia. Sekali lagi kita bersama dengan Farah Wahidah dan kita juga hari ini bersama dengan Syazwan Suhaimi. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga Cik Zaid Mamat, perondi motivasi yang terus bersama dengan kita pada hari ini. Itulah kalau kita lihat baik, aku tak sempurna. Kalau ia pun lagu tadi aku tak sempurna, nak tegur pun kenalah. Tegur elok-elok. Betul tak? Okey. Kita nak mulakan dengan Cik Zaid terlebih dahulu lah tentang adab dalam menegur ini. Seperti mana kita katakan, kalau betul caranya ia menjadikan sesuatu yang positif. Salah caranya akan membawa mudarat. Apa komen daripada Cik Zaid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Topik yang sangat menariklah kerana zaman sekarang ni adab ni adalah salah satu benda A yang makin kehilangan. Orang sibuk duk kerja A kan, straight A, 21A, tapi A adab tak ada. Kan itu masalah dia. Jadi sebagai kita sebagai manusia nak tak nak adab tu adalah penghubung hubungan baik antara satu sama lain lah. Kalau dah tak ada adab, terputus hubungan. Sebab kalau saya pun tak suka interaksi dengan orang yang tak ada adab, betul tak? Malah Imam Syafi'i selalu mengingatkan sebelum belajar ilmu ada adab dulu. Dan banyaklah adab ni termasuk dalam menegur manusia ni memang betul. Kita kena tengoklah niat kita tegur tu kenapa, betul tak? Kita tegur sepatutnya niat tu bagus, benda yang bagus. Malah dalam Al-Quran, hadis Rasulullah pun banyak suruh kita bertegur, pesan memesan. Tetapi jika salah cara, dah jadi salah guna pula teguran tu, dah jadi bergaduh pula. Elok-elok benda baik dah jadi tak baik. Itulah risiko dia. Luas maksud dan juga konotasinya sebenarnya bila kita nak memahamkan tentang adab menegur ni. Dan bila bercakap tentang menegur ini dan juga adab itu, ia bermula daripada kecil lagi di rumah. Kita nak tegur anak-anak kita, ahli keluarga nak menegur sesama sendiri dan sebagainya. Bagaimana ia memainkan peranan dan mungkin ia juga akan memberi kesan kepada cara pembesaran kita sehingga dewasa. Saya nak tanyakan soalan ini kepada Syazwan dahululah. Bergelar seorang selebriti, hakikatnya bukan mudah. Walaupun orang lihat gambar-gambar di Instagram, di TikTok ataupun di mana-mana media sosial, kadang-kadang kita ni tersenyum, gembira dan sebagainya. Namun hakikatnya seorang selebriti ini sentiasa berhadapan dengan pelbagai risiko-risiko seperti ditegur, kadang-kadang komen-komen yang negatif dan sebagainya. Pernah ataupun tidak, Syazwan, ada pengalaman-pengalaman sebegitulah ditegur secara orang kata terang-terangan di media sosial? Saya, to be honest, saya baru sahaja menceburi dalam bidang industri hiburan ni dalam 2 tahun. So, Alhamdulillah so far sekarang ni saya belum lagi berhadapan dengan kecaman ataupun teguran yang berbentuk terbuka macam itulah. Saya tak minta lah. Tapi saya ada pengalaman tu, which is saya ada saudara terdekat saya yang memang kakak saya merupakan seorang selebriti yang dah lama dalam industri kita. Boleh kongsikan? Dia pernah berlakon dengan abang. Kita kenal. Ira Syazira, kakak saya. Jadi saya sebelum ni saya memang kira macam selalu dengan dia. So saya memang monitor
posting dia punya komen. So kadang-kadang memang kita baca komen-komen tu, macam saya sendiri sebagai ahli keluarga pun macam terasa macam kenapa komen sebegini boleh ada dalam posting, which is secara peribadi dia tidak kenal secara peribadi kan. Tapi dia melontarkan komen tu seolah-olah dah kenal lama. Kadang-kadang saya pun macam tapi mungkin ini adalah memang seorang selebriti ni menjadi public figure, memang mereka berhadapan dengan dah menjadi paparan untuk publik kan. Jadi seorang selebriti perlu ada kesedaran yang dia pun ada tanggungjawab sosial. Kadang-kadang dia perlu prepare diri dia untuk berhadapan dengan komen-komen seperti mental itulah. dan fizikal. Betul. Mental kena lebih kuat sebenarnya jadi selebriti ni. Dan emosi. Tapi saya berbalik kepada Cik Zaid kata tadi. Betul. Kita adab mendahului ilmu sebenarnya dalam apa-apa jua perkara. Tapi Farah Wardah sendiri sebagai seorang yang dah lama dalam industri, kita melalui satu zaman kita nampak dah lama kan, betul juga ni, daripada zaman media cetak sehingga ke digital dan juga ke majlis-majlis dan sebagainya, pasti banyak kritikan, teguran yang telah diterima, dan bagaimana Farah menerimanya, dan ada tak pernah situasi-situasi yang tidak disukai? Okey, kalau kita sebagai selebriti pastinya kadang-kadang kita buat apa yang macam zaman sekarang ni lah. Berbanding dulu susah orang nak tulis dah. Betul. Kena baca sekarang itu maksud saya tadi. Semua di hujung tangan kan. Jadi dulu kena hantar surat. Dapat hantar kat TV3 kat raya lah apa dia komen. Macam sekarang ni dia lebih luas lah orang kata, dan lebih senang untuk netizen ke orang tegur kita. Tapi saya mungkin daripada dulu saya dah start dalam industri, saya cakap aku kena sentiasa positif. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya apa pun orang nak cakap saya macam tak apalah, sebab kita tidak boleh menyempurnakan siapa-siapa pun kan. Jadi kita dah buat yang terbaik pun tetap orang cakap, apatah lagi di sebaliknya kan. Jadi kita sebagai manusia kita kena positif dan sentiasalah berbuat baik. Orang nak cakap apa cakap, sebab kita tak boleh nak tutup mulut orang. Okey. Kita tak boleh nak jadi seperti mana yang orang harapkan kita jadi, sebab kita adalah diri kita. Itu betul. Tapi kalau kita bercakap tentang menegur ni kan, kadang-kadang sebagai seorang selebriti mungkin dah dilatih bahawa bila kita nak memasuki industri ini, kita kena sentiasa bersedia dari segi mentalnya dan juga emosinya, dan kita kena bersikap positif. Tetapi kalau kita bercakap tentang penonton-penonton kita hari ini yang sekolah, yang di rumah, walaupun kadang-kadang suri ramah, bukan suri rumah tapi suri ramah. Tapi suri rumah dekat rumah kan, kadang-kadang mereka juga berhadapan dengan situasi sebegini. Bagaimana mereka nak menegur anak, ahli keluarga, ataupun dalam situasi tertentu, Cik Zaid, kat tempat kerja kadang-kadang mungkin ditegur. Kita sebagai seorang individu ataupun manusia, kita ada perasaan malu. Kita ada perasaan, pelbagai perasaan. Bagaimana ini juga harus kita tahu, akur bahawa menegur itu perlu pada tempatnya. Okey, menarik soalan tu sebab saya tertarik dengan yang disebut tadilah, yang menegur dan ditegur tu dua-dua kena ada adab. Terutama kita fokus kepada yang menegur lah, sebab mereka boleh kawal. Saya suka berkongsi satu teknik lah, kalau boleh saya sebut secara ringkas. Teknik menegur. Kita bayangkan menegur ni nak membantu orang lain, kita nak bagi permata kat dia. Kita supaya kehidupan dia berubah, kehidupan lebih baik. Dan permata dalam bahasa Melayu ialah nilam. Kita nak bagi nilam kat dia. Jadi rahsia di sebalik adab teguran tu pun di sebalik perkataan nilam tu sendiri. Pertama sekali niat kita apa? N tu niat. Niat kita menegur, kita bukan nak marah dia. Kalau kita sebagai ayah, saya sebagai ayah nak tegur anak saya, memanglah saya nak marah. Tetapi lebih pada itu kita nak mengubah kehidupan dia. Jadi niat tu kena betul dulu. Kalau kita tengah marah, tengah telinga tengah berasap kan, jangan tegur. Sebab masa tu akan tak jadi betul. Kita akan tuduh dia macam-macam kan. Itu niat yang pertama. Yang kedua, I tu INU. Maknanya one to one. Kalau nak tegur, jangan marah anak atau tegur anak dengan kalangan adik-beradik. Kalau bos kat pejabat, jangan panggil ni depan-depan orang dia tegur. That is not right lah. Kan? INU maksudnya one to one. Kalau nak puji boleh. Kita terbalik kan, puji seorang-seorang, hantar WhatsApp, good job. Sepatutnya puji dalam grup lah kan, good job. Tapi nak marah tu dia satu dunia tahu. Itu dah terbalik. Jadi kita perbetulkan yang tu. L tu ialah lemah lembut. Bahasa lemah lembut, tenang. Dia balik kepada tadilah, kalau kita tengah marah, tengah stres, jangan tegur lah. Kan, sebab macam dalam media sosial pun tengah marah, relax dulu. Kadang-kadang kita boleh tulis, tidur dulu. Bangun pagi besok baca balik. Tak boleh. Dia panggil overnight rule lah. Tengok, nasib baik aku tak hantar semalam. Tidak menyesal. Jangan terus post. Jangan terus post. Kan? Simpan dalam draft. Simpan dalam draft. Simpan dalam draft. Besok baca balik. Kalau masih rasa okeylah, bolehlah, baru hantar. Sebab kita dah cool down kan.
quickly A ialah asingkan di antara perbuatan dia dengan individu. Sebab apa? Tak ada manusia, kita panggil penjenayah paling jahat sekalipun, bila kita tegur dia, engkau ni jahat, mau dia tembak kita balik. Kan? Tetapi kita asingkan perbuatan dia. Kau ni orang baik. Aku tahu kenapa kau merompak bank sebab kau perlu duit, tapi cara kau salah. Kita tegur fokus pada perbuatan dia. Dengan anak-anak pun sama. Dia kacau adik. Dia buat bising kat rumah. Ayah tahu abang anak yang baik, tapi buat benda yang salah, buat bising, buat sepah dan sebagainya. Dia boleh terima sebab manusia boleh akui dia buat salah, tapi tak ada orang nak kata dia jahat. Itu kebanyakan kita tegur cara salah, kita fokus kepada masuk dalam tu kan. Kalau selebriti tahulah, dia macam fokus kepada individu tu jahat, tak guna. Memang kita pun tak nak berubah kan. Dan akhir sekali maaf, minta maaf sebelum dan selepas tegur. Ini bagus saya tengok kadang-kadang orang tanya, minta maaf lah, saya nak tegur sikit. Dia dah berlapik kan. Dan lepas tegur minta maaf sekali, minta maaf saya terpaksa tegur. Kan cantik. Tapi kena ikut juga NILA tu dulu. Jadi dia malu ke depan orang. Minta maaf saya tegur awak depan orang. Lepas tu dia malukan orang. Betul. Ikutlah flow dia tu. Kena ikut flow baru ada maaf tu. Okey. Daripada apa yang Cik Zaid kongsikan itu tadi, sebenarnya ada juga komen-komen daripada penonton kita di Facebook. Ada macam-macam komen. Kata Livia, jangan lihat siapa yang memberi teguran dan nasihat, tapi lihat apa yang ditegur. Ajar pada hati untuk terima setiap teguran, tidak kira dari siapa pun. Kalau orang yang positif, dia mungkin mudah untuk lebih menerima teguran dengan cara yang betul. Bukan dengan memalukan ataupun mengaibkan seseorang lah kan. Dan ini daripada Zahid Paan, katanya biasanya toxic people lah yang selalu cari gaduh dalam laman sosial. Tapi kadang-kadang betul juga apa yang toxic people ni komen. Walaupun dia komen jahat, tapi dia pergi ke sudut positif. Yang ni China lah ni. Yang ni China. Dia boleh ambil kira ke? Boleh. Ini yang dia panggil nilam tadi. Permata. Kita kena ingat permata emas tu dia bukan datang seketul cantik. Dia datang dalam lumpur. Kadang dalam selut, dalam longkang paling busuk tu, kalau ada permata dalam tu, saya ingat orang masuk ambil, betul tak? Kita kata ada seketul emas letak dalam sebab orang nak tu permata tu. Jadi kita basuhlah dulu, polish. Agaknya orang toksik tu macam itulah. Dia tegur dengan bahasa dia, maki kiri kanan, maki atas bawah. Kita orang positif, kita okey, tak apa, itu semua lumpur lah. Itu semua kotor lah. Kita ambil tu, bersih-bersihkan, polish sikit, kita dapat permata. Kita yang bahagia sebenarnya. Okey, Syazwan, kalau kita tengok sebenarnya apa yang kita bincangkan ni, kita secara positifnya sebagai individu kita kena bersikap terbuka kepada menerima kritikan dan teguran. Tapi selalu yang kita tekankan sekali lagi adalah caranya, kan? Kadang-kadang orang yang suka menegur ni, bila kita tegur dia balik, dia pula marah. Dia tak nak terima pula. Dan kemudian kadang-kadang kita kalau negatif, dia jadi gaduh pula. Okey, bagi Syazwan sendirilah, kalau diberi ruang, kalau kita boleh berkongsi, kalau ada awak buat salah, orang tegur awak, macam mana awak harapkan orang tu nak menegur? Pasal kadang-kadang kita cakap, kalau saya buat salah, tegur. Tapi bila tegur macam kita marah pula. Jadi sebenarnya macam mana yang betul kan? Bagi pendapat saya, of course, ikut turutan nilam tadilah. Itu mudah untuk diterima, dan bagi saya macam kita perlukan tekankan aspek keseimbangan tu. Kadang-kadang kalau orang tu menegur terlalu lembut pun kadang-kadang kita ambil mudah, kadang-kadang kita tak dengar. Tapi kalau terlalu keras pula, itu yang akan jadi kita marah. Jadi yang penting tu adalah keseimbangan orang yang menegur itulah. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya ialah tengok kesesuaian lah. Dan juga siapakah, kalau macam kita betul-betul kenal, betul-betul rapat, dan okey. Tapi kalau strangers tu dia kena ada cara yang lain sikitlah. Saya ini yang menariknya, dan ini yang terfikir dalam fikiran saya untuk tanya soalan ini kepada para Wahida. Kalau kita bercakap tentang teguran ini, kadang-kadang terutama sekali dari segi hal peribadi. Hal peribadi, hal-hal yang lebih sensitif dan sebagainya. Mungkin kalau orang ataupun individu yang menegur kita tu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, orang yang rapat, orang yang kita kenal secara peribadi, mungkin tak ada masalah sangat. Tapi kalau lah orang-orang yang kita tak kenal, macam inilah, macam sahabat pena yang kita jumpa lama tak dengar 2 tahun sekali kan, ataupun kawan-kawan yang dekat Facebook je sebenarnya, yang tiba-tiba dia terdengar cerita dia nak menegur kita dengan pelbagai cara, tetapi bukan menegur secara diam-diam, tetapi menegur secara terang-terangan. Yang ini juga mungkin Cik Zaid dan juga Farah, Syazwan, boleh menimbulkan aib ataupun mendatangkan aib pada diri kita. Bagaimana Farah melihat perkara ini? Okey, kalau benda yang saya rasa saya boleh share ataupun dia tanya dengan cara yang okey, dan kita kadang-kadang kita pun boleh tengok react personality
seperti orang tu sebut. Kalau dia datang tiba-tiba huha-huha macam tu, kita pun macam, kau kenapa kan? Macam awam. Kita zip je lah mulut. Ni orang macam ni tak boleh share apa-apa ni kalau dia nak tahu ke. Kan aku terbuka aib aku sendiri macam tu kan. Jadi kita kena pandai main peranan jugalah. Kita kena tengok siapa yang bertanya dan cara macam mana dia bertanya kepada kita. Adab ataupun dengan cara yang tiba-tiba datang tu macam kau dah kenapa? Takut juga kan. Jadi kalau macam Farah, taklah, mungkin sebab saya pun mungkin tak suka berkongsi sangat dan mungkin orang pun tak tahu sangat. Mungkin orang nak tahu, nak mengenali pun mungkin dia hanya tahu apa yang dia lihat dan dia tahu saja. Yang hal peribadi tu pun selama ni pun mungkin saya banyak tutup mulut kan. Tapi kadang-kadang orang teringin nak tahu, yang saya rasa saya nak share, saya share lah. Kalau boleh saya kongsikan Farin, dan tetamu, kadang-kadang saya pun ada je orang yang tegur di media sosial. Contoh dari segi berpakaian dan sebagainya. Tetapi ada yang tegur secara terbuka. Ada juga yang mana saya ambil kata-kata ini bila mereka menegur dalam DM. Jadi orang yang begini saya secara peribadi merasakan ini orang yang betul-betul nak membantu saya untuk menjadikan diri saya lebih baik. Bukan orang yang nak melihat ataupun kadang-kadang kita nak ni menjatuhkan. Sebab satu hari kita melalui pelbagai fasa dalam kehidupan kita. Bangun pagi nak pergi tempat kerja, jam. Sampai tempat kerja mungkin ada masalah-masalah yang berbeza. Macam-macam dalam fikiran kita. Tapi ditambah pula dengan perkara-perkara seperti ini, ia mungkin akan menyebabkan kita hilang mood, stres dan sebagainya. Tapi kalau teguran itu, teguran kita lihat dia ni betul-betul lah nak membantu kita untuk jadi hidup yang menjadi insan yang lebih baik. Tegurannya di dalam DM secara perlahan, secara private. Okey. Kita menghargai dan kita ambil sikit-sikit. Okey, hari ini mungkin bajunya kurang sesuai. Jadi kita pun tahu, kita pun share. Okey, next time kalau kita nak bersihan, mungkin tak sesuai baju yang sebegini dan sebagainya. Jadi ini antara teguran yang boleh kita terima pakai. Kita nak bincangkan banyak lagi Fahrin, tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan pendapat mereka di luar sana tentang topik kita hari ini, adab menegur. Kita dengarkan. Silakan. Pada pandangan saya, teguran tak beradab ni adalah bila mana si fulan ni dia nak menegur kita dalam keadaan dia menjatuh atau menghina kita. Terutamanya waktu sekarang sangat mencabar, dah macam jadi satu trend untuk menegur orang dalam khalayak ramai. Pada saya, orang yang menegur secara tak beradab ni dia tak faham penerimaan orang. Dia tak faham yang orang ni cara menerimanya adalah berbeza-beza. Pengalaman tu adalah, tapi dalam media sosial memang ada yang mengata, memang ada yang mengecam, memang ada yang menegur secara tak beradab. Apatah lagi yang body shaming dan cyberbully. Teguran yang tidak beradab ni contohnya teguran yang kita buat di depan khalayak ramai, di tempat awam ataupun sebenarnya di depan ahli keluarga sekalipun. Sepatutnya kita kalau nak menegur, biarlah antara kita dengan orang tu sahaja. Lebih beradablah begitu. Jangan mendatangkan aib. Bagi saya, orang yang menegur secara tidak beradab ni, orang ni dia tak matang. Kalau dia matang, dia takkan buat benda begitu. Kalau dia tahu benda tu boleh mendatangkan aib kepada orang, mesti dia takkan buat benda tu. Dan satu lagi, orang macam ni sebab dia tak pernah kena. Personally, pernah berlaku dekat saya sendiri, dekat depan family member sendiri. Banyak kali kita kena benda tu, tapi cuma saya mengambil pendekatan, kita diamkan je lah. Orang nak tegur, kita ambil teguran tu. Cuma pada pendapat saya, seelok-eloknya teguran biarlah beradab. Tak salah menegur, tapi kita kena ingat, orang tu pun ada hati dan perasaan. Yang kita nampak sebenarnya semua manusia lah ataupun sebarang individu sekalipun bila kata nak ditegur tu boleh silalah tegur, tetapi ada caranya dan jangan salah caranya. Itu yang seperti yang dikongsikan. Macam Fiza juga hari tu ramai orang tegur, sampai orang DM saya untuk tegur awak. Dia kata, Fiza macam ni pelakon Hindustan. Dia kata hari Sabtu itu gila. Famanhan. Tapi yang itu okey kan? Teguran yang itu tak berat okey kan? Itu positif, bukan teguran, itu positif kan. Ini yang kadang-kadang itu pujian. Kadang-kadang komen-komen yang boleh menyebabkan kita hilang mood dan sebagainya kan. Farin kan, Cik Zaid, kalau kita nak cakap tentang teguran orang yang menegur ini, kita cakap tentang adab kan, ada ketikanya orang yang menegur individu-individu ini, orang yang kita tak kenali ataupun orang yang kadang-kadang teguran mereka itu boleh mendatangkan aib dan sebagainya, mereka ini sentiasa beranggapan diri mereka betul dan juga bagus. Bagaimana kita nak memudah cara dalam keadaan ini bahawa kita semua setiap manusia ada kekurangan, ada kesilapan, dan bagaimana nak bersederhana dalam setiap perkara. Betul. Setuju sangat. Zaman sekarang ni mudah sangat nak rasa kita bagus. Kan, mudah nak rasa kita terbaik. Baca sikit, rasa dah pandai kan. Kan? Walaupun baca Google. Betul. Lepas tu dia lah paling pandai dalam dunia kan. Bukan kata Fiza dengan Fahrin, saya pun kadang-kadang kena juga. Kerana berkongsi ayat orang lain je pun. Wah, macam mulalah kan datang komen-komen negatif kan. Jadi benda ni saya ingat ini humanity lah. Sikap manusia. Memang kita tak boleh nak hapuskan benda ni. Cuma lagi
kadang-kadang kita boleh educate mereka juga. Kita kadang-kadang bila orang yang rasa dia tinggi sangat ni, kita tengok dalam Islam lah, ego itu adalah satu benda yang sangat-sangat besar dosa dia. Malah iblis yang taat kepada Allah tu pun ibadat tak pernah tinggal, lagi banyak dari kita ibadat dia, tapi sebab dia ego tu terus dibuang dari syurga kan. Jadi menunjukkan kata ego ni memang satu benda yang sangat besarlah bala dia. Jadi bila orang macam tu, kalau boleh kita jangan ego macam dia lah. Dia pergaduhan ni bertemu apabila dua ego bertemu lah. Kan konflik tu tak boleh dielakkan, tapi combat pergaduhan tu adalah pilihan masing-masing. Jadi tak apalah dia nak tembak kita kiri kanan macam-macam ayat kan, tak apa, tapi kita balas balik dengan terima kasih. Saya pun tak perasan benda ni. Kill them with kindness. Siapa cakap? Kill them with kindness. Betul lah tu, kill them. Cik Zaid cakap lembut, kill them with kindness. Saya kill them with kindness. Kill them. Okey. Kindness. Cukup menarik. Maknanya kita berbuat baik dalam menegur itulah sendiri. Okey, tapi selalunya saya juga mengingatkan diri saya sebenarnya bagaimana kita mengharapkan cara orang menegur kita, begitu jugalah cara kita untuk menegur orang lain. Tetapi ada kalanya jugalah orang kata tegur ni nak mengajar. Tegur ni because kita macam kata ayah ataupun seorang bos ataupun leader dan sebagainya, dia merasakan bahawa dengan teguran terbuka, memalukan ataupun menegur secara terbuka di hadapan khalayak ramai itu adalah cara terbaik untuk seseorang itu belajar, seseorang itu memperbaiki diri. Okey, Syazwan, setuju tak dengan pendekatan yang macam tu? Bagi pendapat saya peribadi, kurang bersetujulah sebab lebih-lebih lagi kalau anak itu kecil kan. Kadang-kadang ibu bapa rasa ini adalah cara terbaik untuk ajar anaknya supaya boleh rasa malu depan publik, tapi dia akan memberi kesan kepada anak itu apabila sudah besar. Mungkin bila besar dia akan jadi introvert, dia akan jadi tak nak bergaul dengan masyarakat disebabkan oleh dia takut kerana ditegur secara terbuka macam tu kan. Jadi bagi pendapat saya itu perlu diubahlah, perlu dibaiki dalam aspek parenting. Luka yang meninggalkan parut. Lagi-lagi kita ni kalau kita bercakap tentang anak-anak ini, persekitaran kondisi itu penting. Kita juga adalah cerminan kepada anak-anak. Walaupun macam saya sendiri mungkin tak layak bercakap, saya tak ada anak, tetapi apa yang kita lakukan dalam sisi keluarga itu yang menjadi cerminan kepada anak kecil ni. Dia akan ikut apa yang kita buat. Mungkin Farah, di penghujung perbincangan kita sedikitlah bagaimana Farah merasakan sebagai seorang wanita, sebagai seorang selebriti, anak dan juga ahli masyarakat, pentingnya untuk kita ada adab dalam menegur ini. Bagi saya lah, kita sebagai manusia ni, kita kena fikir satu je. Semua tak sempurna dan semua ada hati dan perasaan. Jadi kalau nak tegur, kalau nak tegur tu kena beradab, orang kata beralas ya. Sebab kita tak tahu, mungkin kita takut nanti berbalas balik benda yang tak best pada kita kan. Takut nanti teguran tu pun akan berbalas yang tak best pada kita. Jadi kalau nak tegur, biar beradab, biar beralas. Betul. Anda perlu mengerti. Jangan sampai jadi cinta yang tak mengerti. Ada sebab saya kena masuk. Okey, Cinta Tak Mengerti merupakan buatan terbaru daripada Syazwan sendiri dan akan dipersembahkan bersama kami sekarang ataupun sebentar lagi. Tapi boleh kongsikan sedikit lah kan tentang Cinta Tak Mengerti ni. Apa yang tak dimengertikan? Siapa yang tak mengerti ni? Lagu ini Cinta Tak Mengerti merupakan kisah antara pasangan ni. Kita dah berkawan lama dengan perempuan ni, tapi bila dah berkawan lama tu, lama-lama terkeluar bibit-bibit rasa cinta. Tapi bila kita nak confront, rupanya dia tidak mengerti perasaan cinta. Dia friendzone. Friendzone. Jadi lagu ni kisah tentang friendzone. Awak ada ke situasi macam tu? Awak ni, ini bukan cerita pasal saya. Okey, cerita pasal lagu. Syazwan yang saya nanti PM tepi lah Cik Fah. Okey, Syazwan, apa yang Syazwan harapkan daripada pertaruhan naskah terbaru ini? Saya harapkan lagu Cinta Tak Mengerti ini diterima ramai dan ini merupakan projek istimewa untuk saya kerana komposernya merupakan seorang penulis lagu daripada Indonesia. Jadi ini merupakan projek antara Malaysia dan Indonesia. Jadi saya harap lagu ini diterima ramai bukan sahaja di Malaysia, malah di Indonesia juga. Dan boleh didengarkan di semua streaming platform dan juga muzik video juga sudah berada di YouTube. Okey. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Syazwan bersama kita pada ini akan mendengarkan sebuah lagu. Jadi Syazwan, kita persilakan untuk bersedia untuk menghiburkan kita. Tetapi seringkas-ringkasnya kata akhir daripada Cik Zaid tentang topik kita hari ini. Cik Zaid, silakan. Okey. Jadi adab ni adalah bagi saya paling penting dalam kehidupan. Kepada ibu bapa, ambillah peluang ni untuk membina anak-anak yang lebih beradab. Tak ada makna anak straight A's
tapi kurang ajar dengan cikgu. Maknanya kita masih gagal. Kita masih gagal mendidik mereka. Dan kepada yang menerima teguran pun, terimalah dengan beradab. Anggaplah itu permata yang orang nak bagi kat kita. Mungkin dia datang dalam bentuk yang kita tak suka, tetapi kalau kita mampu gosok-gosok, gilat-gilat sikit, kita yang bahagia, insya-Allah. Ada banyak kata-kata yang diambil daripada perkongsian Cik Zaid hari ini. Kalau kita lihat dari segi permata ataupun nilam tu tadi, mungkin dia datang berlumpur, tapi kalau kita ambil dan bersihkan dan cucikan, ia akan menjadi permata yang indah. Dan kita kena tahu adab untuk orang yang menegur dan ditegur, serta kalau orang beri kita pelbagai masalah ni, kita we kill them with kindness. Saya suka itu hari ini. Kata kunci kita pada ni. We kill them with kindness. Dengan lemah lembut. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Farauida dan Cik Zaid kerana bersama dengan kita, dan Syazwan dah pun bersedia. Terimalah Cinta Tak Mengerti. Kita cuba mengerti, Syazwan. Rasakan cinta yang tak terbalaskan, rindu yang takkan bisa ku hentikan. Namun aku kan tetap bertahan untuk selalu mendapatkan kamu yang selama ini aku nantikan. Cinta, mengapa kau tak mengerti betapa ku mencintai? Hanya kamu yang selalu di hati. Namun aku kan tetap bertahan untuk selalu mendapatkan kamu yang selama ini aku nantikan. Cinta, mengapa kau tak mengerti betapa ku mencintai? Hanya kamu yang selalu di hati. Cinta, tak bisakah kau sadari aku yang selalu menanti kamu yang selama ini ku cari. Aku kan terus berjuang untuk dapatkan dirimu. Cinta, mengapa kau tak mengerti betapa ku mencintai? Hanya kamu yang selalu di hati. Cinta, tak bisakah kau sadari aku yang selalu menanti kamu yang selama ini ku cari. Hanya kamu yang selalu di hati, walau